Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Okay, pada hari ini saya ingin membuat satu presentation mengenai artikel yang telah saya buat lah, iaitu subjek Bahasa Arab dan Komunikasi ABSL 3103. Saya bernama Muhammad Amni bin Johar daripada OUM Batu Pahat. Pelbagai macam-macam info yang telah saya dapati daripada hasil artikel yang telah saya buat. Pada tahun ini kita telah dilanggar dengan bencana iaitu COVID-19 yang telah banyak mengubah landscape kehidupan seluruh manusia lah pada hari ini. Pihak kerajaan juga telah mengarahkan perintah kawalan PKP, iaitu setiap individu yang tidak mempunyai sebarang pekerjaan ataupun sebarang kerja haruslah duduk di rumah. Ini sebab apa? Supaya kita punya merebaknya virus ini dapat dikurangkan lah, insyaAllah. Antaranya seperti kita kurangkan aktiviti berada di luar rumah. Kita harus melebihkan aktiviti di dalam rumah. Selain itu, pelbagai aktiviti juga kita dapat lakukan apabila di rumah, dapat mengeratkanlah lagi silaturahim sama keluarga. Jadi lebih utama di sini saya ingin menceritakan apa yang hasil daripada artikel yang saya dah buat ini, iaitu khasnya khususnya kepada pelajar-pelajar di Malaysia yang telah menggunakan satu bentuk pembelajaran yang baru, iaitu pembelajaran secara atas talian lah. Iaitu soalan yang utama di dalam artikel ni lah untuk saya jawab. Okey, saya ingin menerangkan sedikit sebanyak apa itu faedah yang telah dapati dalam pembelajaran dalam talian ini. Sebenarnya banyak faedah-faedah yang kita boleh dapat dalam pembelajaran secara talian ini. Antaranya, utama sekali kita dapat mengurangkanlah kita berjumpa dengan orang. Daripada kita bersentuhan, kita dapat mengurangkan, insyaAllah. Lepas tu lagi satu faedah yang kita dapat daripada belajar dalam talian ini, ia lebih memudahkanlah setiap pelajar. Pelajar dapat tidak perlu berulang-alik ke kampus, dapat menjimatkan masa setiap pelajar, iaitu jika pelajar ingin membuat satu pembelajaran, dia boleh buat di mana-mana lah. Maksudnya lebih memudahkan lah, supaya macam tidaklah macam kita kena pergi ke kolej, universiti ataupun sekolah. Selain itu juga, daripada pembelajaran ni secara talian ni, masa kita lebih banyak lah kita jimatkan. Kerana mungkin daripada rumah kan, kita tak payah nak keluar mengambil masa lah apa semua. Kerana ia dapat memudahkan pelajar ini, kerana disebabkan pelajar sendiri dapat belajar mengikutkan kadar sendirilah. Maksudnya macam
dia akan lebih selesa dengan cara sendiri. Sebab di rumah masing-masing ya. Atas sebab-sebab ini menyebabkan pembelajaran dalam talian ini adalah pilihan yang tepat untuk pelajar mengimbangkan komitmen kerja dan keluarga mereka. Selain itu juga, faedah-faedah yang kita dapati daripada pembelajaran secara talian ini, salah satunya ialah mengurangkan pembelajaran kita, iaitu lebih murah lah daripada harian sebelum-sebelum kita di universiti, mungkin dengan cara pembelanjaan makan, pembelanjaan minyak, kenderaan kita apa semua. Ia akan lebih dapat mengurangkanlah pembelanjaan kos kita ini, InsyaAllah. Contohnya, pelajar yang mengambil kelas dalam talian ini tidak perlu berulang alik. Mereka berkemungkinan tidak memerlukan membeli bahan-bahan kursus seperti buku teks, sebab di dalam internet ni pelbagailah, kalau kita boleh search, kita boleh tengok, kita type apa-apa semua, insya-Allah semua keluar. Beberapa kursus dalam talian yang ditawarkan secara percuma juga telah dilakukan lah. Okay, selain itu juga kolej ataupun universiti semua telah menyediakan lah bahan-bahan yang perlu dicarikan daripada untuk memudahkan lah setiap orang pelajar. Kursus dalam talian juga dapat membenarkan pelajar untuk bekerja di samping mendapatkan kelayakan akademik. Maksudnya, contoh, kita tak payah pergi kelas, mungkin selepas masa yang kita free tu, kita boleh kerja sambil untuk mencari duit poket sikit sambil kita meneruskan kita punya pembelajaran ni lah. Time kita kerja pun kita boleh teruskan ke punya sesi pembelajaran kita ni lah, PNP kita ni. Sebab kat mana-mana kan boleh buka kita punya live, so mudahkan lah. Banyaklah dia punya kemudahan apabila pembelajaran secara talian ini yang berlaku. Tapi pembelajaran dalam talian ini juga kita ada kekurangannya. Yang saya dapati, saya telah mencari sumber-sumber apa semua, yang saya dapati pelajar ni kurang, tak dapat lah nak face to face, nak secara orang kata lebih dekat lah secara faham. Ia mungkin agak sukar bagi setengah pelajar untuk berkomunikasi dengan tenaga pelajarnya, tenaga pengajarnya. Selain itu juga, kos dan penjadualan pelajar mungkin diminta untuk belajar komputer baru, bermaksud kekurangan dia kat sini
bila yang pelajar tiada bahan-bahan untuk melakukan pembelajaran secara talian ni, seperti mereka sendiri kena beli komputer baru, kemudahan-kemudahan seperti meja ataupun kerusi yang siapa-siapa yang tak ada. Jadi mereka agak banyak sikit lah pembelanjaannya untuk mereka meneruskan pembelajaran secara talian ini. Okey, seterusnya program dalam talian ini, pembelajaran secara talian ini boleh menjadikan masalah bagi setengah pelajar yang tidak tahu bagaimana untuk mengendalikannya. Yalah, mungkin sebelum ini dia tidak pernah mencuba, tidak pernah melakukan, jadi dia satu agak kekok. Okey, bagi kekurangan untuk pembelajaran secara talian ini, mungkin ada sedikit masalah bagi tenaga pengajar dari segi mungkin cara mengajar ini agak lain lah, tidak sama seperti di kelas biasa. Bagi pengajar dia agak mencabar sedikit lah, kerana dia adalah satu kejadian yang baru, hanya berhadapan dengan kamera saja. Mungkin untuk sesetengah subjek mungkin dia agak sukar lah untuk menyampaikan pembelajaran, mungkin tidak sama seperti bersemuka. Disiplin juga adalah antara salah satu faktornya. Mungkin kekurangan dia, mungkin kita tidak seperti bangun pagi ke, ataupun hanya bangun waktu kelas maybe, ataupun kita perlu hanya duduk di hadapan komputer sajalah bila kita untuk meneruskan pembelajaran kita ini, insya-Allah. Mungkin bagi sesetengah pelajar ia agak baru. Yalah, sebelum ini kita tak pernah cuba kan. Mungkin ada lebihnya, ada kurangnya. Tetapi pada saya sendiri ia agak lebih mudah, yang tidak memerlukan banyak masa. Jadi kos saya jimat, perbelanjaan saya jimat, semua daripada rumah saja. Jadi kita tidak perlu risau apa-apa lah, hanya daripada rumah saja kita boleh meneruskan sesi pembelajaran. Selain itu, pada saya, kita kurangkanlah keluar daripada rumah. Maksudnya kita lebihkan duduk daripada rumah untuk kita tidak meninggikan lagi kes COVID-19 ini, insya-Allah. Pendapat saya mengenai pembelajaran secara talian ini pelbagai. Bermaksudnya
kita perlu menyediakan orang kata internet yang agak laju, agak lebih memudahkan lah. Maksudnya tak adalah bila tenaga pengajar itu bercakap sangkut-sangkut ke kan, kita tak dapat. Itu antara salah satunya. Lepas tu cadangan saya membeli kamera yang baik, mungkin dapat lebih jelas lah apa yang tenaga pengajar itu nak tunjukkan kepada kita. Mungkin lebih jimatkan masa kita, InsyaAllah. Selain itu juga, setiap pelajar haruslah mendownload aplikasi Zoom untuk memudahkan semua pelajar. Sekian saja yang apa saya dapati dan saya fahami dalam sesi pembelajaran secara talian ini. Pada saya ia amatlah baik sekali. Kepada yang mungkin dah biasa, dia agak macam senang. Mungkin pada yang tidak biasa agak sukar lah, InsyaAllah. Mungkin dengan pembelajaran secara talian ini, tenaga pengajar boleh menambah baikkan lagi sesi-sesi pembelajaran, cara penyampaian, waktu-waktu yang sesuai untuk melakukan sesi pembelajaran, InsyaAllah. Dan terakhir sekali, pesanan saya, sama-samalah kita dapat menjaga diri sendiri, InsyaAllah dapat mengurangkan lagi kes COVID-19 ini agar dia lebih meningkat. Artikel yang saya buat ni agak banyak membantu lah. Saya lebih faham apa sebenarnya COVID-19 ini, apa sebenarnya sesi pembelajaran secara talian ini, pentingnya, kebaikannya, dan juga ada juga kekurangan dia. Setiap benda mesti ada kekurangan dia sendiri ya. Itu sajalah. Sekian presentation saya ini. Sedikit sebanyak kurang, saya minta maaf. Mungkin saya agak tak biasa, InsyaAllah. Okey, sekian saja penyampaian saya di ataskan artikel apa yang saya telah buat dalam mata pelajaran Bahasa Arab dan Komunikasi ini, InsyaAllah. Okey, sekian saja daripada saya, Muhammad Amni bin Johar. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.